So hari ini kita akan bincang mengenai jisim relatif bab 3 kimia tekanan 4. Okey, so jisim relatif ni wujud kerana kita saintis nak ukur jisim ataupun bilangan zarah, terutamanya atom dan molekul serta ion lah. So disebabkan saiz atom, molekul dan ion itu sangat kecil, kita tak ada lah alat penimbang yang boleh detect ataupun kesan zarah tersebut. So tak bolehlah kita nak ambil zarah tersebut dan letak di atas penimbang, dan penimbang akan keluarkan nombor, contohnya 1 gram, 0.5 gram dan sebagainya. Memang mustahil, kerana kita tak jumpa lagi ataupun kita tak boleh nak reka penimbang yang boleh detect benda-benda yang sangat kecil lah. So instead, apa yang kita buat sebagai langkah alternatif, kita memperkenalkan jisim relatif. So relatif dekat sini bermaksud bandingan, compare. So kita nak compare atom tersebut berapa kali ganda besar dengan atom yang lain, ataupun molekul tersebut berapa kali ganda besar dengan molekul yang lain, atau ion tersebut berapa kali ganda besar daripada ion yang lain. So disebabkan kita hanya compare berapa kali ganda besar, kita tak perlu unit, tidak perlu unit lah. Kita hanya guna nombor biasa sahaja. Nombor itu boleh jadi nombor bulat, boleh jadi perpuluhan, boleh jadi pecahan. Tapi standardnya kita guna nombor dan sekali dengan perpuluhan lah, sebab pecahan tu sangat rumit lah. Okey, so bila kita kata banding, kita nak banding dengan apa? So kita perlukan satu atom ataupun zarah piawai lah yang standard untuk kita bandingkan. Secara logiknya kita pilih atom paling ringan lah kan, atom paling ringan ataupun paling kecil untuk kita bandingkan. So dalam jadual berkala unsur, atom yang paling ringan ataupun paling kecil adalah hidrogen. Okay. So kita boleh compare atom-atom lain, molekul-molekul lain, ion-ion yang lain dengan hidrogen, sebab hidrogen paling ringan dan dia yang paling kecil pun dalam jadual berkala unsur. So sebagai contoh, kalau kita ada karbon, so karbon, kita ada karbon, kalau kita nak compare dengan hidrogen, karbon ni adalah 12 kali ganda besarnya daripada hidrogen. So kita boleh katakan hidrogen ni sebagai satu unit lah. So karbon ada 12 unit. Okey. So senang untuk kita compare. Tetapi kita ada banyaklah masalah bila kita pilih hidrogen ni sebagai kita punya atom piawai kita. Kerana hidrogen ni mempunyai banyak isotop. Banyak isotop yang abundant, yang wujud, dan yang tak boleh kita ketepikan. Contohnya kita ada hidrogen 1, hidrogen 2, hidrogen 3. Tiga-tiga ni wujud dalam di sekeliling kita. So kalau kita nak buat dia jadi satu unit, kita sepatutnya pilih yang hidrogen 1 tu lah, sebab antara hidrogen ni, hidrogen 1 lah yang paling ringan kan, antara sotop-sotop kita. Tetapi kalau kita nak tangkap hidrogen di udara, kita akan jumpa juga H2 dan H3 sekali. So tak accurate lah, tak tepat kita punya bandingan kita, sebab maybe kita terbanding dengan H2, maybe kita terbanding dengan H3. Okey, so ada orang cakap ambil sajalah purata kan, purata semua isotop ni. Yang ni pun tak tepat juga, sebab bilangan hidrogen 1, hidrogen 2, hidrogen 3 pun berubah-ubah kan. Kadang-kadang satu tempat tu ada banyak hidrogen 2, satu tempat lagi ada banyak hidrogen 3 sebagai contohnya. Tapi yang paling banyak memang hidrogen 1, tapi kita nak tengok berapa persentage hidrogen 2 dan hidrogen 3 juga ada kan. So purata pun tak boleh untuk selesaikan masalah kita ini. Instead, kita pilihlah karbon. Okay, saintis pilih karbon sebagai kita punya atom piawai. So atom piawai kita. So walaupun karbon ni
bukan paling ringan dan paling kecil dalam jadual berkala unsur, sebab kat sini kalau kita tengok compare dia 12 unit daripada hidrogen kan. Tetapi karbon ni paling stabil, paling banyak ada dekat bumi dan paling stabil. So yang paling stabil tu maksudnya dia punya isotop dia tu karbon 12 yang paling stable dan paling banyak. Kalau kita nak compare dengan karbon 13 dan karbon 14. So karbon 13 dengan 14 ni dia radioaktif, maksudnya dia tak stabil. So susah nak jumpa lah karbon 13 dengan 14. Tapi karbon 12 tu paling banyak jumpa dan paling stable. So kita pilih lah karbon sebagai kita punya atom piawai untuk kita compare dengan atom-atom yang lain. So untuk selesaikan masalah kita ni, kita assign karbon ni tepat 12 unit. So kita assign dia jadi 12 unit. Maka 12 unit ni tetap tak boleh ubah. So apa yang kita nak buat, kita pecahkan karbon kita ni kepada 12 unit lah. Pecahkan kepada 12 unit kan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So kita pilih 1 unit daripada 12 ni sebagai kita punya basis, kita punya alat ukur kita tu lah, bandingan kita ni. So 1/12 lah kan. Kalau belajar pecahan, kalau kita pecah 12 bahagian, pilih 1/12. Maka definisi jisim atom relatif kan, jisim atom relatif JAR adalah jisim purata atom. Contohnya kalau hidrogen ni ada 3 jenis ni, 3 ni kita puratakan. Lepas tu kita bahagikan kan, compare dengan 1/12 darab jisim karbon 12. Maka hidrogen kita akan dapat 1 unit. Okey, kalau hidrogen lah. Kalau oksigen 16 unit. Okey, so itu yang kita katakan jisim atom relatif. Okey, apa itu pula jisim molekul relatif? Jisim molekul relatif JMR untuk molekul, tapi kita guna standard yang sama, 1/12 daripada karbon 12. Okey, so jisim purata molekul bahagi dengan 1/12 darab karbon 12. Contohnya gas oksigen kan, O2. Kita ada 16 campur 16 dah, sebab satu jisim atom relatif untuk oksigen 16. So oksigen ada 2, 16 tambah 16 32 unit. Okey. So yang tu untuk jisim molekul relatif. So kita ada lagi satu jenis jisim relatif, namanya jisim formula relatif. Yang ni untuk ion. Okey, contohnya NaCl. NaCl terdiri daripada Na plus dan Cl minus. So dua ion. Na ni bernilai 23, klorin, Cl minus ni klorida bernilai 35.5. So kalau kita tambah, kita akan dapat 58.5 unit. So again, perpuluhan diterima dalam pengukuran jisim relatif. So maksud yang sama juga, jisim purata ion bahagi dengan 1/12 darab karbon 12. Okey, sekian, terima kasih.